Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Izzuan bin Muhammad Hanafiah. Saya Muhammad Marwan bin Muhammad Nordin. Dan saya Muhammad Rizwan Hakimi bin Sunarai. Kumpulan kami akan membentangkan tentang isu rasuah, iaitu tugasan 3. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan terlebih dahulu. Apa itu rasuah? Rasuah merujuk kepada perbuatan menawarkan, memberi, menerima atau meminta sesuatu yang bernilai seperti wang, hadiah atau faedah tertentu untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam kedudukan berkuasa atau berkepentingan. Isu rasuah dalam kalangan masyarakat Muslim merupakan satu masalah yang serius dan merisaukan, terutama kerana ajaran Islam secara tegas melarang perbuatan rasuah. Rasuah bukan sahaja mencemarkan integriti dan moral individu, tetapi juga merosakkan kestabilan sosial, ekonomi dan politik sesebuah negara. Dalam konteks masyarakat Muslim, isu ini lebih mendukacitakan kerana ia bercanggah dengan nilai-nilai asas Islam seperti keadilan, amanah dan kejujuran. Baiklah, saya akan memberikan terlebih dahulu tentang isu rasuah dalam kalangan masyarakat Muslim. Antara isu rasuah dalam kalangan masyarakat Muslim ialah lemahnya penghayatan terhadap ajaran Islam. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rasuah berlaku dalam kalangan masyarakat Muslim adalah kelemahan dalam penghayatan terhadap nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, amanah dan integriti. Walaupun umat Islam diajar tentang dosa besar yang berkaitan dengan rasuah seperti yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, penghayatan terhadap ajaran ini kadangkala tidak sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan harian. Dalam masyarakat yang kurang memberi penekanan kepada pengajaran agama yang menyeluruh, sesetengah individu mungkin tidak benar-benar memahami kesan buruk rasuah dari perspektif agama. Oleh itu, mereka mungkin merasa bahawa rasuah adalah sesuatu yang boleh diterima atau tidak memberi kesan besar terhadap kehidupan mereka. Seterusnya, kesempitan ekonomi dan tekanan keuangan, masalah keuangan juga menjadi isu rasuah dalam kalangan masyarakat Muslim. Seringkali mendengar atau menjadi punca utama seseorang terlibat dalam rasuah. Di kalangan masyarakat Muslim, ramai yang berdepan dengan masalah ekonomi yang menghalang mereka daripada mencapai kesejahteraan hidup, gaji yang rendah, tekanan kewangan atau bebanan kos sara hidup yang tinggi menyebabkan sesetengah individu merasa terdesak dan terpaksa mencari jalan pintas untuk memenuhi keperluan hidup. Dalam situasi ini, rasuah boleh dilihat sebagai cara mudah untuk mendapatkan wang tambahan. Mereka mungkin beranggapan bahawa menerima suapan atau melakukan penyalahgunaan kuasa adalah satu-satunya jalan keluar dari kesempitan yang mereka hadapi. Okey, seterusnya saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Selain itu, rasuah juga berlaku dalam kalangan masyarakat Islam Muslim disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab amanah dalam diri seseorang individu. Amanah adalah nilai yang sangat signifikan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran bahawa orang-orang yang memegang amanah harus menjalankannya dengan penuh tanggungjawab. Namun, dalam beberapa kes, masyarakat Muslim mungkin tidak sepenuhnya memahami bahawa setiap tugas yang diberikan kepada mereka, baik dalam pekerjaan awam maupun swasta, adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh integriti. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang maksud amanah dalam Islam,
sesetengah individu boleh menggunakan kuasa yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui rasuah tersebut. Ini menunjukkan bahawa pentingnya pendidikan agama yang menekankan konsep amanah sebagai sebahagian daripada keimanan. Selain itu, rasuah juga berlaku dalam kalangan masyarakat Muslim disebabkan oleh pengaruh budaya, norma sosial budaya, dan norma sosial. Hal ini disebabkan apabila diterima dalam kalangan masyarakat juga boleh menyumbang kepada berlakunya rasuah. Dalam sesetengah komuniti atau kelompok, rasuah sudah menjadi sebahagian daripada amalan harian yang dilihat sebagai biasa ataupun wajar dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh yang dapat kita lihat pada hari ini, jika seseorang itu ingin mempercepatkan proses tertentu untuk mendapatkan kelulusan dalam sesuatu urusan, mereka mungkin memberi rasuah kepada pegawai yang bertanggung jawab dalam menguruskan hal tersebut. Dalam konteks ini, rasuah dapat dilihat sebagai cara yang diterima dalam masyarakat untuk mencapai tujuan mereka dalam kehidupan mereka, untuk mendapatkan sesuatu tujuan tertentu. Budaya seperti ini yang menganggap rasuah sebagai sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan boleh menyebabkan ia terus berkembang dan meresap ke dalam masyarakat pada masa ini. Ini sangat membimbangkan negara kita kerana ia mampu merosakkan serta menjatuhkan nama baik negara kita serta agama kita. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini. Isu rasuah dalam kalangan masyarakat Muslim. Antara faktor berlakunya rasuah dalam kalangan masyarakat Muslim ialah lemahnya penguasaan undang-undang. Lemahnya penguasaan undang-undang menjadi salah satu faktor yang memungkinkan rasuah berterusan dalam masyarakat kerana penguasaan undang-undang yang lemah. Walaupun terdapat undang-undang yang tegas melawan rasuah, jika penguasaannya tidak berkesan, maka terdapat sistem kerana kekurangan dalam sistem perundangan. Individu yang terlibat dalam rasuah tidak akan merasa takut untuk dikenakan hukuman. Dalam keadaan ini, mereka mungkin beranggapan bahawa mereka boleh terlepas daripada tindakan undang-undang. Okey, seterusnya, antara faktornya ialah kurangnya pendidikan moral dan etika pendidikan agama yang tidak mencukupi atau tidak menyeluruh boleh menyebabkan individu kurang memahami kepentingan nilai-nilai kejujuran dan integriti. Dalam banyak kes, pendidikan agama di sekolah atau di rumah mungkin tidak cukup memberi penekanan terhadap isu-isu praktikal seperti rasuah, amanah dan etika dalam kehidupan seharian. Oleh itu, jika generasi muda tidak diajar dengan tegas tentang dosa dan akibat rasuah, mereka mungkin tidak menghargai kesan-kesan negatif rasuah terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Pendidikan yang lebih menyeluruh tentang moral dan etika sangat penting untuk membentuk masyarakat yang bebas daripada pengaruh rasuah. Baiklah, saya akan menyambung kembali tentang perbincangan kami pada hari ini, iaitu tentang isu rasuah. Seterusnya, saya akan memulakan terlebih dahulu tentang cara membina akhlak generasi Muslim melalui Al-Quran dan As-Sunnah bagi mengatasi isu rasuah. Antara cara-caranya ialah menanamkan nilai kejujuran dan amanah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71, iaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nescaya
Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Kejujuran adalah asas dalam membentuk masyarakat yang bebas dari rasuah. Generasi Muslim perlu diajar untuk berkata benar dan memegang amanah dengan penuh tanggungjawab dan dalam segala aspek kehidupan. Seterusnya adalah menerapkan sifat takwa dan tanggungjawab diri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya adalah berdosa." Generasi Muslim perlu dididik untuk bertanggungjawab terhadap kebenaran serta menghindari segala bentuk kezaliman dan rasuah dengan menegakkan keadilan. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban mengenai yang dijaganya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan setiap individu, terutamanya pemimpin, tentang tanggungjawab mereka untuk menjaga amanah yang diberikan dan menghindari rasuah. Okey, saya akan meneruskan tentang perbincangan kita tentang cara membina akhlak generasi Muslim melalui Al-Quran dan As-Sunnah bagi mengatasi isu rasuah yang berlaku dalam kalangan masyarakat Islam pada masa ini. Antara cara lain yang boleh kita gunakan bagi mengelakkan daripada terusnya berlaku perkara rasuah ini ialah dengan menanamkan kesedaran mengenai akibat dan dosa apabila melakukan rasuah. Dalam Al-Quran sudah mengatakan, surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, "Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu ke pengadilan agar kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan cara dosa, sedangkan kamu mengetahui perkara itu adalah salah di sisi agama Islam." Generasi pada masa kini perlulah disedarkan tentang keburukan rasuah serta padah yang akan ditanggung di dunia dan di akhirat oleh seseorang yang melakukan perkara rasuah tersebut. Akhlak yang baik membentuk individu yang takut akan melakukan dosa ini dan ingin menjaga kehormatan diri serta masyarakat Islam semua. Selain itu, dengan cara menghindari sifat tamak dan rakus juga mampu mengelakkan daripada isu rasuah ini dari terus berlaku dalam kalangan masyarakat Islam di negara kita. Bukan sahaja di negara kita, di serata dunia. Hadis Rasulullah SAW, "Tidak akan berkurang harta seseorang kerana sedekah, dan Allah tidak akan menambah seseorang kecuali dengan kemuliaan. Dan seseorang yang merendahkan dirinya kerana Allah, maka Allah akan meninggikannya." Hadis riwayat Muslim. Generasi muda pada masa kini perlu diajar bahawa keberkatan datang dari sikap dermawan dan menghindari sifat tamak yang seringkali menjadi pendorong kepada rasuah yang berlaku dalam negara kita serta di serata dunia. Dengan cara ini, kita mampu mengelakkan daripada terus berlakunya rasuah dalam kalangan masyarakat Islam agar dapat menjamin kesejahteraan semua masyarakat. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan cara untuk membina akhlak generasi Muslim melalui Al-Quran dan As-Sunnah bagi mengatasi isu rasuah. Antara cara yang boleh dipraktikkan ialah dengan membina pendidikan moral dan etika yang kuat. Berdasarkan petikan surah Al-Imran ayat 110, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Kamu disuruh untuk berbuat kebaikan
dan melarang daripada perbuatan mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Pendidikan moral dalam Islam mengajar kita untuk melakukan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Generasi Muslim perlu diberi penekanan bahawa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran adalah tanggungjawab mereka, termasuk menghadapi rasuah. Antara cara seterusnya ialah dengan membina sikap saling menegur dan menasihati. Berdasarkan petikan ayat Al-Quran surah Al-As ayat 1 hingga 3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan mengejarkan amal soleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Dalam membina akhlak yang baik, penting untuk menggalakkan budaya saling menegur dan menasihati antara satu sama lain. Generasi muda perlu diberi dorongan untuk saling memperingatkan dalam perkara yang boleh membawa kepada dosa, termasuk rasuah. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada kami dan izinkan saya untuk mensimpulkan tentang tajuk perbincangan kami pada hari ini, iaitu isu rasuah. Secara keseluruhannya, rasuah telah menjadi satu masalah yang serius dan berbahaya yang boleh merosakkan struktur sosial, ekonomi dan politik. Oleh itu, dalam mengatasi isu rasuah memerlukan kerjasama daripada semua pihak, termasuk individu, keluarga, komuniti, kerajaan dan sektor awam ataupun sektor swasta, untuk memastikan masyarakat Muslim dapat hidup dalam suasana yang adil, amanah dan bebas daripada sebarang bentuk penyelewengan, dengan menanamkan nilai-nilai Islam yang sebenar dalam setiap aspek kehidupan. Kita boleh membentuk masyarakat yang lebih bertanggungjawab dan berintegriti, sekaligus dapat menghapuskan rasuah dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Baiklah, dengan tamatnya kesimpulan yang telah saya bacakan atau saya terangkan sebentar tadi, maka tamatlah perbincangan kami pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.